Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Salatan wa salaman ala rasulinal amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa amma ba'd. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat yang ke-8. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu syurga jannatun na'im, dan mereka itu kekal di dalamnya. Dan itulah benarnya janji-janji Allah. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan Tuan Nazir Masjid Ar-Rahimiyah, yang saya hormati Al-Fadil Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siak, barisan ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah. Sekali lagi kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmat yang tidak terhingga kepada kita. Dan kita direzekikan untuk sama-sama solat Isyak berjemaah, diikuti dengan solat tarawih. Mudah-mudahan semua itu menjadi amalan soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai orang Islam, orang beriman, yakin dengan janji-janji Allah. Apa yang kita buat tadi, yang kita amalkan tadi, itu Allah akan balas. Bila balasannya, tuan-tuan? Ketika kita bertemu dengan Allah. In wa'dallahi haqqan. Janji-janji Allah itu sangat benar, sangat betul. Jadi Allah SWT akan masukkan kita dalam golongan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Berbanding dengan orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh dan tidak beriman lah, kan, takkan tidak amal soleh. Mereka itu Allah Subhanahu Wa Taala dah buat satu pemandangan, suatu penggambaran, satu suasana bagaimana mereka akan hadapi. Dalam surah As-Sajdah, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, dan kamu melihat orang-orang yang mujrim, orang-orang yang melakukan banyak dosa itu, orang yang berdosa, kepala mereka tertunduk di hadapan Tuhan mereka. Tunduk kenapa, tuan-tuan? Kerana menyesal, kan? Tapi menyesal itu tak berguna dah. Sebab masa yang lalu tidak akan kembali, tidak akan dapat. Mereka berkata, tuan-tuan, ini gambaran sebagai peringatan pada kita, sebagai ingatan. Rabbana absarna, wahai Tuhan kami telah melihat nikmatnya
syurga dan kami telah melihat azabnya neraka. Rabbana absarna wa sami'na, dan kami telah dengar. Farji'na, maka kembalikanlah kami semula ke dunia. Na'mal salihan, kami nak beramal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami telah yakin. Tapi ketika itu nasi telah menjadi bubur. Itu satu pemandangan, satu babak bagaimana manusia akan melalui, iaitu mereka golongan yang mujrimun, iaitu orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita tuan-tuan dengan bimbingan Al-Quran, ya, kita sentiasa berada pada jalan yang betul, jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah tuan-tuan, pada malam ini kita cuba melihat sedikit, ya, pada malam ini malam 29, ya. Jadi malam 29 ni Nabi sebut, kan, taharrau lailatul qadr fil witri, kan. Carilah kamu Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil. Daripada 10 malam yang akhir pada bulan Ramadan. Jadi kita kena berlebihlah sikit, ya, pada malam ni, ya, malam 29. Kalau di Saudi mereka ijtihad Lailatul Qadar ialah pada malam 27. Jadi setiap malam 27 penuh. Sebab ulama-ulama mereka berijtihad bahawa Lailatul Qadar itu sentiasa berlakunya pada malam 27. Jadi kita berpegang kepada hadis Rasulullah SAW pada malam-malam yang ganjil. Jadi malam ni malam 29. Mudah-mudahan kita disuruh carilah, ya, disuruh banyakkan amalan, baca Quran dan sebagainya. Jadi di samping ayat hadis tu tuan-tuan, dari sudut falsafahnya, dari sudut hikmahnya, hadis tu menunjukkan apa tuan-tuan? Menunjukkan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Sebab Allah dah sebut nak mudahkan hamba Dia. Carilah pada malam-malam ganjil, Nabi sebut. Pada malam-malam yang ganjil pada bulan Ramadan, dan 10 yang terakhir dikhususkan lagi, kan. 10 yang terakhir, kemudian malam-malam yang ganjil. 21 dah lepas, 23 dah lepas, 25 dah lepas, 27 dah lepas. Kita ada malam ni 29. Jadi kena yakin, beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan, ya, besarnya. Di situ nak sebutkan tentang besarnya nikmat dan kasih sayang Allah pada hamba Dia, supaya hamba Dia dapat menikmati Lailatul Qadar. Kadang-kadang ataupun kita tak semestinya kita dapat melihat ataupun merasakan suasana tu, kan. Mungkin berlaku pada malam ni, dan kita dengan amalan-amalan kita tak disuruh pula tengok apa dia punya tanda-tanda, kan, tapi disuruh mencari dan beramal soleh, insya-Allah tuan-tuan. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang kita boleh ambil, kan, sebagai insan, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mesti juga kita ada sifat kasih sayang sesama kita. Ni yang nak ditekankan tuan-tuan, ya. Kasih sayang sesama kita, apatah lagi pada bulan Ramadan ni, kan. Bersifat apa? Tasamuh. Kalau kita dengan orang rumah kita, dengan isteri kita, dengan anak-anak kita, bersifat tasamuh, iaitu berlapang dada, berlebih kurang. Itu Islam ajar, kan. Berkasih sayang, apatah lagi dengan anak-anak kita, sentiasa bersifat tasamuh.
sifat kebapaan yang sentiasa mengambil berat tentang menumpahkan kasih sayang pada anak-anak. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan. Nabi kata apa tuan-tuan? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di kalangan kamu ni, di kalangan kita ni, yang paling baik di atas ahli keluarga dia. Baik layanannya pada isteri dia, pada anak-anak. Dan Nabi kata, wa ana khairukum li ahli. Aku yang terbaik layanan kepada ahli keluarga aku. Ini beri layanan. Kan? Beri layanan yang terbaik. Ya Haji ya? Kepada isteri dan anak-anak. Apatah lagi pada bulan Ramadan ni. Jangan berkira, jangan bersifat bakhil kedekut. Tuan-tuan Jadi itulah antara falsafahnya. Malam ni kita belajar falsafah sikit tuan-tuan. Yang keduanya tentang falsafah daripada ayat Al-Quran 183 yang selalu kita dengar ustaz-ustaz baca berkenaan dengan puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Jadi kita nak ambil kalimah siyam. As-siyam ni tuan-tuan, kalau kita tengok secara dalam dia ni kalimah yang dituturkan oleh orang-orang jahiliah, orang yang sebelum Islam tu. Tapi Allah ambil, mengguna pakai, masuk dalam Al-Quran yang suci tu, kalamullah, supaya nak dekat dengan orang, dengan kita, dengan masyarakat, dengan manusia. As-siyam tu asalnya tuan-tuan, as-siyam digunakan kepada orang-orang jahiliah ataupun orang-orang di padang pasir tu yang digunakan ke atas kuda-kuda mereka yang tidak diberi makan, ditahan makan dan minum dia untuk dilatih menjadi kuda perang. Itu asal dia, siyam, as-siyam. Sebab tu dikatakan kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa dalam tu. Jadi as-siyam tu, asal kalimah tu digunakan oleh orang-orang jahiliah dulu untuk melatih kuda perang. Biar dia gagah, dia kuat, dia bertahan, dia memiliki ciri-ciri lasak dengan otot-otot dia kan, dengan kekuatan dia. Itu kuda perang, bukan kuda padi. Kuda perang besar tuan-tuan, kuda perang Arab. Kalau kita belajar sejarah tuan-tuan yang Salman Al-Farisi cadangkan orang-orang Farsi kalau perang dengan kumpulan orang yang tentera yang ramai, kami akan gali parit, dia kata. Jadi parit tu gali 6 meter tuan-tuan jarak dia, sekira-kira tidak dapat dilepas oleh kuda perang Arab. Jadi kalau kita balik semula kepada kenapa Allah gunakan kalimah as-siyam, rupa-rupanya situ as-siyam tu kalimah dalam bahasa Arabnya digunakan untuk kalimah kata-kata jamak. Maknanya menahan tu, tak bagi makan dan minum kuda tu digunakan pada manusia. Tapi bukan tak bagi makan dan minum, tapi juga ada pantang larang tertentu yang kita dah fahamlah dari sudut fiqh dia kan. Itu tak boleh, ini tak boleh tuan-tuan Jadi rupa-rupanya untuk membentuk manusia. Itu falsafah dia. Dari segi kejiwaan, bila kita lapar, macam mana rasa tuan-tuan? Ada datang rasa jiwa hamba, jiwa rasa lemah, miskin, rasa memerlukan bantuan, rasa hina, dan juga merasa belas kasihan bila kita dapat merasakan betapa peritnya orang-orang miskin, orang yang melarat, merana, tak dapat makanan. Itu membentuk jiwa, supaya jiwa kita jadi lembut, belas kasihan, kasih sayang. Tu puasa, falsafah kan.
falsafah ataupun hikmah puasa yang Allah nak. Bila ada sifat macam tu, belas kasihan, berkasih sayang, itu datang sifat takwa, ciri-ciri takwa. Menghilangkan sifat bengis. Kita ni kadang-kadang bengis, garang pada anak-anak. Sedangkan anak-anak tu baru mengenal dunia, mesti dia ada melakukan kesilapan dan kesalahan. Seolah-olah kita tak ada bagi peluang kepada mereka. Itu contoh, tuan-tuan. Jadi itu nak lembutkan jiwa tu. Jiwa hamba, jiwa mengharap. Selain daripada itu, tuan-tuan, untuk mendidik akhlak mulia, kan, mendidik, maka didatangkanlah ibadah puasa dan ada pantang larang dia, tuan-tuan. Mendidik apa? Mendidik 9 campur 5. Boleh 9 campur 5. Yang pertamanya, mendidik semua, antaranya ialah anggota kita yang ada rongga, dan daripada rongga itu keluar benda-benda yang najis, yang menjijikkan, yang kita tak suka. Apa dia, tuan-tuan? Yang pertamanya rongga mata. Dari mata ni kita bangun tidur tengok, kan, ada tahi mata, kita rasa jijik. Maka dengan itu kena jaga mata. Puasa disuruh kita menjaga mata kita supaya jangan memandang perkara-perkara yang tidak baik, yang maksiat, yang haram, yang ditegah. Maka disuruh memandang perkara-perkara yang baik, memandang kepada Al-Quran, memandang kepada hadis-hadis, memandang kepada kebaikan-kebaikan, memandang kepada wajah ibu dan ayah kita, kan? Memandang wajah ulama, memandang kiblat dan sebagainya. Itu kebaikan, itu kegunaan mata. Itu 2. Kemudian turun telinga. Telinga juga ada tahi telinga, kan? Maka dengannya kita rasa jijik. Maka dengan itu kita muliakan dia dengan mendengar perkara-perkara yang baik, dengar orang baca Quran, dengar nasihat, duduk dalam pengajian, dan tidak mendengar perkara-perkara yang lara, yang maksiat. Kemudian, tuan-tuan, kena apa lagi? Setelah daripada telinga tadi, ialah hidung kita. Yang ke apa dia? 2 lubang hidung lah. 2 lubang hidung. Hidung kita ni jangan kita pergi tempat-tempat yang boleh menghidu benda-benda yang tak elok, tempat-tempat maksiat, kan? Tapi ataupun di pasar-pasar, tempat-tempat yang tak elok, di tandas-tandas berlama-lama, kan? Suka duduk di tandas dan sebagainya tu. Jaga kemuliaan hidung kita. Di hidung juga keluar tahi hidung, kan? Kita pun rasa jijik dengan tahi hidung. Dia ada rongga. Maka dengan itu muliakan hidung dengan berada di tempat-tempat yang baik-baik, dengan tempat harum-haruman, kan? Memakai bau-bauan, muliakan anggota kita. Jadi itu falsafah tu puasa, suruh jaga, kan? Kita kena tahu kenapa kita disuruh puasa. Selepas hidung, kita turun pada mulut ni, kan? Mulut juga keluar bau yang tidak enak, khususnya kalau bila kita dah bangun dari tidur. Kita pun tak nak bau-bau tu, kan? Jadi muliakan mulut kita dengan berkata yang baik-baik, bercakap yang baik-baik, au liyasmut, kan? Sebab mulut ni dikaitkan dengan iman. Itu yang bahaya tu. Man kana yu'minu billah, sesiapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir falyaqul khaira, maka berkata yang baik-baik je, au liyasmut, ataupun diam, tahan. Okey, tuan-tuan, ya. Tu mulut. Mulut ni juga boleh membawa kita, memimpin kita ke syurga, dan dia boleh juga menghantar kita, membuang kita ke dalam
neraka. Okey tuan-tuan kan. Tu dah berapa dah? Tadi kata 9 kan? 2 mata, 2 telinga, 2 hidung, 2 lubang hidung, 1 mulut. Dah 7 Dan 2 lagi ialah 2 jalan keluar. Qubul dan dubur. Tu memang keluar najis lah yang kita pun tak mau tengok. Tapi ada satu sabda Rasulullah SAW, kalau kita jaga 2 ni, antara 2 iaitu di antara 2 rahang, ya, tuan-tuan, 2 rahang iaitu mulut, dan antara 2 paha. Apa dia tuan-tuan? Kemaluan. Minta maaf sebut ya, kemaluan. Maka kita akan mendapat syurga. Sebab banyak yang dilontar, yang dibuang, yang dihumban ke dalam neraka kerana 2 ni. Itu antara 2 rahang dan antara 2 paha. Na'udzubillah min zalik. Itu 9 dia tuan-tuan. Kemudian campur 5 apa dia? 2 tangan. Tangan kita ni jaga. Tangan sekarang dah ganti mulut aja ya. Tuan Nazir ya. Tangan ni sekarang dah ganti mulut. Mulut bercakap, tangan pun bercakap, menulis, menaip, benda-benda fitnah dan sebagainya, berkongsi dengan perkara-perkara yang tak baik. Dan seterusnya tuan-tuan, kaki, jangan melangkah ke tempat-tempat maksiat. Jangan pergi tempat-tempat haram. Kan? Pergi tempat yang baik-baik, ke masjid, ke pengajian dan sebagainya. Dan bawa bersama tangan tu, bimbing bersama anak cucu kita. Tu untuk kebaikan. 4 dah kan? Jadi 9 campur 4, satu lagi apa? Kepala kan? Kepala kita ni kan? Kepala kita maknanya akal kita lah. Kemuliaan manusia kerana akal. Beza kita dengan haiwan. Jadi tuan-tuan tu, antara falsafah puasa nak bentuk diri kita. Kalau kita dapat bentuk diri kita dengan cara menjaga semua ni, maka kita berpeluang besar untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan, akhir sekali puasa Ramadan akan meninggalkan kita tuan-tuan ya. Akan pergi. Tetapi ada yang kekal tuan-tuan, iaitu Al-Quran dan puasa. Dua-dua ni akan menjadi syafaat pada kita. Dan bacalah Al-Quran. Ada satu kisah tuan-tuan ya, kita tutup dengan kisah ni. Ada satu kisah seorang, kalau tuan-tuan pernah dengar ni tak apalah kan. Saya nak share, mana tahu belum pernah dengar ya. Ada satu keluarga 10 lebih dah. Saya ambil masa 2-3 minit lagi ya. Ada satu suami isteri ni dia belajar Quran dengan seorang ustaz ya. Tu cepat ya. Ni yang betul kan? Dah pakai yang mana? Pakai yang saya lah. Ada satu keluarga, suami isteri ni, dia belajar Quran dengan seorang ustaz kan. Satu masa dia nak menghargai jasa ustaz tu, dia datang jemput ustaz tu. Datang ke rumah untuk makan dan sebagainya lah kan. Dan dia dah siapkan masuk dalam sampul ya. Dia masukkan sebagai penghargaan kan. Dia masukkan RM1,000 nak bagi kat ustaz tadi kan. Ajar dia, keluarga dia dan sebagainya kan. Ajar datang ke rumah tu. Jadi bila datang dan dijamu, dimakan tu, duit tu rupanya terletak atas meja situ kan. Jadi bila dia nak ambil duit tu, nak serah pada ustaz, duit tu dah tak ada. Dan ketika itu ustaz tu ada situ kan. Maka dia terlintas dalam hati dia, tak sangka ustaz macam ni ya. Ustaz pun manusia juga kan. Lalu tak apalah, dia tak jadi bagi. Dan setelah habis majlis tu, mereka beranggapan, suami isteri beranggapan bahawa ustaz ni bukan seorang yang jujur. Lalu dia tak hubungi dah kan. Sampai 2-3 bulan tu macam mana terserempak. Lalu dia pun terniat nak tanya kan. Masa ustaz datang ke rumah kami dulu, kami ada sediakan satu sampul surat nak bagi kat ustaz. Tapi kami rasa sangat sedih bila ustaz bersifat macam ni kan, bersikap macam tu. Lalu ustaz tu kata, saya memang betul, saya terjumpa duit tu dan saya bimbang ada orang lain ambil duit tu. Lalu saya ambil sampul tu dan letakkan dalam apa tuan-tuan? Dalam
Al-Quran. Maknanya tuan-tuan, lalu suami itu terus rasa malu lah, kan? Maknanya dia tak buka Al-Quran 2 bulan lebih. Tuan-tuan, itu kita daripada kisah ni kita nilai diri kita lah, dan saya nilai diri kita. Macam mana kita, hubungan kita dengan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran mengadu pada Tuhan, orang ni membaca aku, kan, maka benarkanlah aku memberi syafaat kepada dia. Dia Quran, kan? As-siyamu wal Quranu yashfa'an lil 'abd. Puasa dan Al-Quran memberi syafaat kepada hamba-Nya, kepada hamba Allah. Jadi dua. Walaupun Ramadan tinggalkan kita, tuan-tuan, tapi kita ada dua. Ya, kita ada dua, itu apa dia? Al-Quran dan puasa. Maka kita boleh amalkan tu. Kemudian jangan lupa zakat. Ya. Keluarkan zakat. Keluarkan zakat, dan kalau boleh lebihkan, banyakkan sedekah. Jangan jadi haji bakhil. Itu satu yang tidak baik. Wallahu alam. InsyaAllah, tuan-tuan, ya, Allah bagi kita kemudahan untuk melaksanakan amal ibadah, kan? Dan saya nak minta ampun dan maaf atas kesilapan saya, terlebih kata, tutur kata yang menyentuh hati tuan-tuan, ya. Kadang-kadang tak sedar, kadang-kadang kita rasa kita tak ada apa-apa, kan, tapi bila orang dengar jadi tak baik. Jadi minta ampun dan maaf, kan, zahir dan batin. Selamat nanti hilang mood lah, kan. Tak apalah, ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, minal aidin wal faizin wal maqbulin, kan. Kullu amin wa antum bi khair, insyaallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi as-samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, berkat dan barakah, berkat dan yang baik-baik. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan kebaikan yang Engkau terima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.